Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azahari bin Hussein di PZ 2020256112 dari kelas di PZ W1A. Di sini kumpulan kami telah memilih filem yang bertajuk Bravo 5. Seterusnya adalah sinopsis filem. Bravo 5 berdasarkan kisah benar dan berlatarkan tahun 1989. Ia menceritakan mengenai 5 anggota komando Tentera Darat Malaysia ataupun lebih dikenali Regimen Gerak Khas yang ditugaskan untuk mengesan kedudukan pengganas komunis yang merancang menguasai kedudukan strategik di kawasan tengah semenanjung Malaysia. Malangnya perhubungan mereka terputus kerana mengalami kerosakan set peralatan komunikasi. Tanpa bantuan pasukan sahabat yang lain yang sepatutnya tiba, mereka terpaksa bertempur dengan hampir 200 pengganas komunis. Filem atau aksi perang ini diarahkan oleh Job Hitler dan dibintangi oleh Beto Kushairi, Remy Ishak, Sophie Jikan, Shashi Taran, Zafir Fong, Frank Peterson dan Chew Kin Wah yang memegang watak 5 anggota tentera darat. Filem ini telah ditayangkan kepada umum pada 10 September 2015. Seterusnya adalah aras pengetahuan. Aras pengetahuan ialah memerlukan seseorang itu mengingati dan mengeluarkan maklumat berbentuk fakta yang telah diperoleh hasil daripada pembelajaran yang telah berlaku. Dalam aras ini, seseorang itu berupaya untuk mengidentifikasikan, menyenaraikan, menerangkan, memberitahu dan sebagainya. Aras pengetahuan juga menggunakan potensi minda yang terhad melalui pandangan situasi itu, dan ia juga untuk mengenal pasti setiap masalah. Kaedah penyelesaian masalah aras pengetahuan adalah kaedah untuk menyatakan masalah. Kaedah ini memerlukan kita untuk mencari dan mengenal pasti masalah itu untuk dapat menyelesaikannya. Anak saya Azri baru saja nikah. Dah dipanggil balik masuk ke hutan. Itulah tandanya ancaman mereka memang kuat. Betul tu, Ji. Kita semua ni sepatutnya bersatu. Jangan jadi tali barut komunis. Mereka semua tu bawa fahaman sesat. Tak percaya pada Tuhan. Tak sesuai dengan rakyat kita. Ya. Itulah sebabnya perjuangan mereka tu diharamkan. Lagipun dah banyak kes dah. Dia orang bagi susah rakyat. Pengkhianat betul dia orang ni. Apa lagi yang dia orang mahu? Seterusnya, penerangan mengenai keratan filem sebentar tadi. Amanah bagi setiap prajurit tentera darat Malaysia adalah untuk berkhidmat dan berkorban segalanya bagi mempertahankan negara dari ancaman bahaya. Contohnya, Haji Manaf mengatakan anaknya yang baru sahaja berkahwin tetapi dipanggil bertugas semula akibat keganasan komunis. Setiap prajurit telah bersumpah apabila mempunyai panggilan untuk kembali bertugas, mereka perlu menerima arahan tersebut walaupun dalam keadaan apapun. Parti Komunis Malaya ataupun PKM atau lebih dikenali sebagai Bintang 3 yang ditubuhkan pada tahun 1930 sebenarnya adalah antara pertubuhan yang mendukung ideologi sosialisme dan Marxisme. Parti ini telah menguasai tanah Melayu selama 14 hari selepas Jepun menyerah kalah pada 16 Ogos 1946. Dalam tempoh sesingkat itu, pelbagai bentuk penyiksaan, kezaliman dan keganasan bermaharajalela di negara kita. Ini semua antara kejahatan komunis. Bukan itu sahaja, fahaman yang dibawa oleh komunis adalah bertentangan dengan agama Islam, iaitu agama rasmi Malaysia. Contohnya, orang kampung menyatakan tidak berpuas hati dengan parti komunis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Mukri Fahmi bin Zulkafli
DPZ 202025155. Baiklah, saya akan menerangkan mengenai maksud aras pemahaman. Aras pemahaman ialah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah diketahui dan diingati. Bermaksud dapat mengetahui sesuatu dari berbagai segi. Penjelasan ini juga perlu menerangkan tentang punca-punca yang telah terjadi. Seterusnya, mengubah sesuatu kefahaman daripada satu bentuk kepada satu bentuk yang lain, atau dalam kata lain, daripada satu bahasa ke bahasa yang lain. Bermaksud menyatakan idea-idea utama dengan menggunakan ayat sendiri tanpa perlu menukar bahasa asalnya ataupun makna asalnya. Apabila seseorang itu telah memahami sesuatu perkara, maka ia dapat memudahkan seseorang itu untuk memberikan penjelasan dengan lebih terperinci seperti memberikan huraian dan contoh. Aku dah penat. Aku dah bosan main dengan kau. Sekarang baik kau cakap. Berapa unit? Dekat mana? Senang saja. Apa guna hidup kalau tak ada maruah? Maruah. Baik, kita main lagi. Kita tengok mana maruah kau. Sekarang aku akan ceraikan anggota tubuh kau satu persatu. Kita mula dengan ibu jari kaki laki-laki. Orang cakap ibu jari kaki laki-laki adalah maruah dan... Seterusnya, ini adalah penerangan mengenai pemahaman yang boleh dibuat melalui video tersebut. Antaranya, setiap prajurit perlu menjaga rahsia pasukan dan maklumat penting negara walaupun terpaksa mengorbankan nyawa. Kerana apabila musuh mendapatkan maklumat yang diinginkan, maka masalah yang lebih besar akan berlaku. Dalam latihan prajurit komando, setiap prajurit telah bersumpah. Antara contohnya ialah, sebagai seorang tentera Malaysia, saya sanggup berkorban untuk mempertahankan kedaulatan negara. Saya akan mengutamakan kepentingan negara daripada keperluan peribadian sendiri. Jika saya ditawan, saya akan terus menentang dengan seberapa daya upaya dan apa sahaja cara yang sesuai. Seterusnya, musuh ataupun komunis melakukan berbagai penyiksaan bagi mendapatkan maklumat yang diinginkan supaya perancangan mereka tercapai. Oleh sebab itu, setiap prajurit yang menjadi tawanan mereka perlulah memegang sumpah prajurit komando. Jika mereka terkorban, mereka dikira sebagai mati syahid kerana mempertahankan negara tercinta. Contoh yang boleh diambil dalam filem ini adalah seorang anggota tentera yang telah diseksa bagi tujuan mendapatkan maklumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azim bin Ismail, DPZ 202248883. Seterusnya saya akan menerangkan tentang aras aplikasi. Aras aplikasi ialah kebolehan seseorang untuk menerapkan atau menggunakan idea-idea umum, tata cara atau kaedah, prinsip-prinsip, rumus, teori dan lain-lain dalam situasi baru. Aras ini juga ialah kebolehan menggunakan pakai konsep, prinsip dan sebagainya ke atas situasi yang lain bagi penyelesaian masalah. Dalam kata lain, peringkat aplikasi merujuk kepada sejauh mana seseorang itu dapat mengaplikasikan pengetahuan yang dipelajari dan dibina kepada penyelesaian masalah dan situasi yang dinyatakan. Perkataan yang biasa digunakan bagi aras ini ialah menyelesaikan, mengubah suai, menunjukkan, menghitung, meneroka, melaksanakan dan sebagainya. Waalaikumsalam. Duduk senang. Apa perkembangan terbaru, Kenal? Panglima, pengganas komunis sedang berkumpul di sempadan. Dianggarkan berkekuatan 200 orang. Cuma masa mereka menyeberangi sempadan tidak dapat kita pastikan lagi. Tapi saya percaya dan yakin yang ini adalah percubaan mereka yang terakhir. Tuan-tuan, kejayaan misi ini bergantung kepada 5 anggota RKK kita. Commanders, take note.
Seterusnya ialah penerangan. Seperti yang anda lihat dalam babak sebentar tadi, aras aplikasi yang digunakan adalah penyusunan strategi yang mana 5 anggota komando telah dihantar bagi mengetahui jumlah, tempat dan keadaan musuh. Setiap maklumat yang disampaikan amat penting dan berguna bagi menyerang musuh. Apabila maklumat mengenai musuh tidak dapat disampaikan, maka perancangan ataupun strategi untuk menyerang musuh tidak akan tercapai kerana melibatkan risiko yang tinggi seperti diserang hendap oleh musuh. Aras aplikasi yang kedua adalah mengambil langkah awal sebelum terjadinya sesuatu. Contohnya, HQ Markas Tentera Darat telah mengetahui gerak-geri musuh untuk menyerang sempadan negara. Oleh sebab itu, mereka boleh membuat persiapan awal untuk menyerang musuh. Aras aplikasi yang terakhir ketiga ialah mengambil kira faktor keselamatan, iaitu perlu mengelakkan pertempuran yang akan melibatkan orang awam atau orang yang tidak bersalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz Muhammad Syukri, DHU 2020246994. Saya dari kelas DPHU 1B. Saya akan menerangkan bahagian aras analisis. Aras analisis ialah kebolehan seseorang merinci atau menghuraikan suatu hujah atau bahan kepada bahagian-bahagian yang lebih kecil dan mampu memahami hubungan antara bahagian-bahagian atau faktor dengan yang lain. Selain itu, aras analisis juga berkebolehan menceraikan sesuatu yang kompleks kepada komponen yang kecil berlandaskan kepada prinsip hukum seperti menganalisis, mengasingkan, mengatalog, menyata, kuantiti dan sebagainya. Terdapat 3 aras analisis. Yang pertama ialah aras analisis unsur, iaitu memerlukan seseorang untuk menentukan unsur-unsur. Seseorang itu juga perlu mencari bukti untuk menyokong unsur yang sedia ada. Seterusnya, aras kedua analisis ialah analisis hubungan, iaitu membuat perkaitan, bukti dan hipotesis. Akhir sekali, aras yang ketiga pula ialah aras analisis prinsip, iaitu perlu mengenal pasti prinsip sesuatu organisasi yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu dengan menganalisis tujuan, pandangan dan pendirian. Nama 10 35 01 Koma. Penerangan. Analisis yang boleh diambil dari keratan filem ini adalah melihat dari berbagai sudut, iaitu 5 anggota komando telah menjumpai markas musuh dan membuat perancangan bagi menyelamatkan anggota tentera yang telah ditawan. Mereka mengambil keputusan itu kerana tempat itu akan diserang oleh markas pusat tentera darat. Jadi mereka harus selamatkan rakan mereka. Langkah yang diambil adalah menunggu musuh leka. Seterusnya, mereka berpecah untuk mengalihkan perhatian musuh supaya musuh leka dengan tawanan yang ingin mereka selamatkan. Setelah semua musuh yang menjaga tawanan telah dikalahkan, mereka terus menyelamatkan tawanan tersebut. Langkah kedua yang diambil oleh mereka ialah mereka melakukan perancangan ini secara senyap
dan teliti. Kerana apa? Kerana apabila musuh mengetahui keberadaan mereka, maka kesemua musuh akan mencari dan membunuh mereka. Jumlah musuh adalah seramai 200 orang. Agak mustahil untuk mereka melarikan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nabi Sufyan. Metrik saya di PZ 202025610. Saya akan menerangkan maksud aras sintesis. Aras sintesis merupakan kemampuan bagi menyatukan bahagian-bahagian untuk membentuk sesuatu yang baru. Dengan kata lain, sintesis adalah suatu kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari formulasi yang ada. Contohnya dengan analisis yang telah kita bentukkan, indikator sintesis ini dapat menyusun, dapat merencanakan, dapat meringkaskan, dapat menyesuaikan dan sebagainya terhadap suatu teori atau rumusan-rumusan yang telah ada. Contohnya yang lain dari kita mengolah dua buah teori yang berkaitan, terdapat membentuk suatu teori baru yang menghubungkan kedua teori tersebut. Tangkal! Chill! Hello 0 Bravo. Di sini Charlie 5 ganti. Charlie 5 minta bantuan Sheldrake di Golf Romeo Comet Alpha Alpha Tango Alpha Alpha Tango Delta Foxtrot Echo Yankee. Charlie 5 misi tembak habis. 0 Bravo, terima, habis. Dah. Kita dah boleh musnah ke tempat ni. Okey, seterusnya bagi penerangan aras sintesis yang ada dalam video itu. Aras sintesis dalam kereta video ini adalah setiap langkah-langkah yang telah dilakukan oleh kelima anggota komando tadi adalah untuk memastikan tugas mereka berjaya. Tugas mereka adalah mengetahui keadaan musuh dan melaporkan kepada Markas Pusat Tentera Darat. Tugas ini diberikan adalah untuk mengelakkan berlaku banyak pertumpahan darah. Contoh, jika ingin bertempur, maka tentera darat memerlukan banyak anggota untuk memerangi musuh dan di sini akan menyebabkan ramai anggota terkorban. Sebab itulah tugas yang diberikan kepada kelima anggota komando ini penting bagi mengelakkan peperangan. Setelah mereka berjaya menyelamatkan rakan mereka yang menjadi tawanan musuh, mereka terus bersembunyi dan salah seorang daripada mereka melaporkan ke Markas Pusat Tentera Darat mengenai kedudukan markas musuh. Mereka menggunakan bahasa atau kod yang susah difahami kerana apabila musuh mengetahui apa yang disampaikan, maka rancangan mereka akan musnah. Akhir sekali, selepas Markas Pusat Tentera Darat mengetahui kedudukan musuh, maka mereka terus melancarkan peluru berpandu ke koordinat yang telah diberitahu oleh anggota komando tadi. Mereka menyerang menggunakan peluru berpandu kerana ingin membunuh kesemua musuh itu. Sekian daripada saya. Saya akan terus dengan aras penilaian. Kemudian saya akan meneruskan dengan maksud aras penilaian. Aras penilaian ialah kemampuan seseorang untuk membuat pertimbangan atau penilaian terhadap sesuatu keadaan, nilai atau idea. Selain itu, ianya berkebolehan menilai, membuktikan, mengesahkan, memberi hujah atau komen seperti mengkritik, mengesan, menyokong dan mentafsir. Seterusnya,
Bloom dan rakan-rakannya membahagikan kebolehan untuk membuat penilaian kepada dua peringkat, iaitu penilaian berdasarkan eviden dalaman dan penilaian berdasarkan eviden. Apabila dihadapkan dengan beberapa pilihan, ia mampu memilih satu pilihan yang terbaik dan sesuai dengan hujah-hujah atau kriteria dengan situasi yang ada. Saya akan menerangkan penerangan mengenai video penilaian. Antara nilai-nilai yang terdapat dalam filem ini adalah semangat patriotik, iaitu semangat cintakan negara. Contohnya, anggota tentera rela berkorban nyawa demi menghadapi musuh negara dan berjuang demi kedamaian rakyat. Selain itu, sifat bersungguh-sungguh. Contohnya, walaupun 5 anggota komander terpaksa menghadapi pelbagai dugaan, tetapi mereka tetap bertahan bagi menjayakan tugas yang diberi. Seterusnya, nilai yang perlu diterapkan adalah memegang amanah atau sumpah setia kepada negara. Contohnya, 5 anggota tentera telah mengangkat sumpah bagi tidak membongkar maklumat rahsia negara atau pasukan dalam menjalankan misi, kerana jika maklumat itu dibocorkan, maka terjadinya masalah yang lebih besar lagi pada generasi yang akan datang. Akhir sekali, semangat perpaduan kaum turut menjadi satu simbol kepada rakyat Malaysia. Sebagai contoh, di dalam 5 anggota tersebut mempunyai berbilang kaum, antaranya berbangsa Melayu, Cina dan India, yang mana mereka bersatu padu dalam menumpaskan ancaman komunis. Sekian daripada saya akan berikan kepada rakan saya untuk menerangkan kesimpulannya. Akhir sekali, kesimpulan yang dapat dibuat melalui filem tersebut. Antaranya, cabaran yang dapat kami simpulkan di dalam video ini adalah terjadinya pengkhianatan di dalam kalangan rakyat Malaysia sendiri kerana ilmu agama yang kurang menyebabkan mereka mudah terjebak dengan fahaman komunis. Contohnya, mereka memberikan data ketenteraan secara tersirat kepada tentera komunis dengan cara menyelitkan maklumat di celahan pokok. Seterusnya, cadangan yang boleh dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut ialah Malaysia perlu menaik taraf alatan-alatan ketenteraan supaya mudah untuk mengesan pengkhianat-pengkhianat di kalangan rakyat Malaysia sendiri, serta mudah untuk mengetahui kedudukan musuh. Contohnya, alatan ketenteraan yang perlu dinaik taraf ialah seperti alatan komunikasi bagi memudahkan tugas tentera Malaysia. Harapan yang kami ingin sampaikan ialah rakyat Malaysia perlulah menghargai jasa dan pengorbanan tentera-tentera terdahulu yang bertungkus lumus dalam mempertahankan kedaulatan negara daripada ancaman-ancaman komunis. Misalnya, setiap rakyat Malaysia perlu menerapkan sifat cinta akan negara supaya tiada perbalahan ataupun pengkhianatan di dalam kalangan rakyat sendiri. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.